Bismillahirrahmanirrahim. Kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Quran memberitahu tentang kisah kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana mereka menyembah berhala, cakrawala, bintang, matahari, bulan, dan juga menyembah manusia yang dianggap berkuasa. Nabi Ibrahim AS menghadapi mereka dengan keimanan yang kuat, menegakkan tauhid tanpa mempedulikan apa dan siapa, tetap mengemukakan hujah-hujah yang kuat, sehinggalah orang-orang kafir itu kalah berhujah. Lalu mereka menghadapi Nabi Ibrahim AS dengan kezaliman, sehinggalah mereka mengambil keputusan yang kejam untuk membakar Nabi Ibrahim AS ke dalam api yang menyala, tetapi Allah menggagalkan segala usaha mereka. Kerajaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS ialah kerajaan Babil ataupun Babiliyun, yang disebut dengan Babylon, yang diajar di sekolah-sekolah di seluruh negara. Inilah kerajaan yang bertamadun, kerajaan yang maju, yang membawa tamadun, bangunan yang hebat dalam dunia. Di antara bangunan yang menakjubkan dalam dunia ialah bangunan yang didirikan oleh kerajaan Babil. Ini yang diajar di sekolah-sekolah, di mana anak-anak kita tidak diberitahu bahawa inilah kerajaan yang berlawan dengan Nabi Ibrahim AS. Rajanya bernama Namrud, yang mengaku menjadi Tuhan, dan juga mengajak rakyatnya menyembah patung berhala. Dan ada kalangan rakyatnya yang menyembah bintang-bintang, matahari, bulan. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Ibrahim AS untuk menghadapi kerajaan yang sesat ini. Sebuah kerajaan yang besar, yang dianggap kuasa besar dunia di zaman itu. Nabi Ibrahim berhujah dengan berbagai-bagai hujah. Di antaranya pada hari perayaan, Nabi Ibrahim mengambil peluang memecahkan patung-patung dan berhala. Ditinggal berhala yang besar. Bila mereka balik daripada perayaan nak menyembah berhala, mereka dapati berhala-berhala mereka sudah hancur lebur. Tinggal berhala yang besar saja. Lalu mereka cari siapa yang menghancurkan berhala ini. Akhirnya diketahui yang menghancurkan ialah Ibrahim AS. Ibrahim dibicarakan. Lalu Ibrahim minta mereka tanya patung yang besar yang ditinggalkan itu, kalau berhala itu boleh bercakap. Mereka tahu berhala tak boleh bercakap. Akhirnya mereka mati hujah dengan Nabi Ibrahim AS. Bila Ibrahim bertanya, mengapa kamu menyembah patung-patung dan berhalanya? Dan kisah yang lain Al-Quran menceritakan, Ibrahim memberitahu aja Namrud bahawa Allah Tuhan yang Maha Esa boleh menghidup dan mematikan. Namrud kata, aku juga boleh menghidup dan mematikan. Lalu Namrud mengambil dua orang yang dijatuhkan hukuman bunuh. Seorang dibunuh dan seorang lagi dimaafkan. Dia kata, aku juga boleh menghidup dan mematikan. Ibrahim berkata, Tuhanku boleh menaikkan matahari dari timur, sila kamu naikkan matahari dari barat. Fabuhita alladhi kafar. Maka raja yang kafir tidak boleh menjawab hujah Nabi Ibrahim AS. Lalu Ibrahim dibicarakan
dan hukumannya ialah dibakar dalam api besar yang dinyalakan. Dibawa kayu api yang banyak, dinyalakan api yang besar sehingga mereka tak boleh mendekati api itu. Lalu mereka menggunakan minjanik. Minjanik ialah alat senjata besar di zaman dahulu yang digunakan untuk melontar batu yang besar bagi merobohkan kota. Ibrahim dilontar dengan menjanik. Mengikut adatnya, Ibrahim sudah mati dengan lontaran menjanik. Apa lagi jatuh dalam api. Tapi Allah telah mengurniakan mukjizat kepada Ibrahim alaihissalam, di mana api yang besar tidak membakar dan menghanguskan Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala menyebut perkara ini dalam Quran. Firman-Nya kepada api. Allah Ta'ala berfirman kepada api, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Suratul Anbiya ayat 69. Artinya, jadi sejuklah kamu dan selamat sejahtera bagi Ibrahim. Allah Ta'ala perintah supaya api menghilangkan panasnya. Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hadis-hadis yang menceritakan huraian daripada kisah ini. Di antaranya diceritakan malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain datang menemui Ibrahim alaihissalam supaya perintahkan apa saja. Mereka sedia untuk memberi pertolongan. Ibrahim menjawab, aku tidak berhajat kepadamu. Aku bergantung dengan Tuhan yang satu Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mengikut hadis, itulah ucapan Ibrahim alaihissalam. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menolong aku, dan kepada Allah saja aku berserah. Aku tidak berhajat kepadamu, wahai malaikat. Di sinilah tawakal ataupun tawakul Ibrahim alaihissalam, dengan hati yang penuh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisahnya disebut di dalam 20 surah Al-Quran, yaitu suratul Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, At-Taubah, As-Safat, Ash-Shura, Az-Zukhruf, Ad-Dariyat, An-Najm, Al-Mumtahanah dan Al-Ala. Disebut dengan cara ringkas dan tafsir. Di antara yang paling menarik ialah hujah-hujah tentang kesesatan menyembah berhala, cekerwala dan mempertuhankan manusia. Dan kesemua hujah-hujah itu menempelak orang-orang jahiliah dengan hebatnya. Firman Allah Ta'ala, فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Surah Al-Baqarah ayat 258. Artinya, terdiamlah orang-orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Dan Allah memberi pujian kepada Ibrahim alaihissalam kerana sikapnya yang menjadi contoh. Firman Allah Ta'ala, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Artinya, sesungguhnya menjadi teladan yang baik bagi kamu pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah.
kami kafirkan kamu, dan antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sehinggalah kamu beriman kepada Allah sahaja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapanya, sesungguhnya aku akan memohon ampun bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ayat ini menunjukkan istiqamah dan kekuatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak berganjak walaupun berdepan dengan ayah yang dikasihi, berdepan dengan kaum bangsa yang tidak beriman kepada Allah. Zaman Ibrahim tidak menukar beriman kepada Allah dengan ayah dia, dengan kaum bangsa dia sendiri. Di mana Islam dan iman mengatasi semangat kebangsaan, semangat kenegerian. Inilah contoh yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah dan berperang dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, dan menyerang Mekah, tanah airnya sendiri, untuk membebaskan bangsa dan tanah airnya daripada jahiliyah. Inilah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dia menyatakan imannya, dia beri kata dua. Sama ada memilih keluarga, memilih kaum, dan memilih tanah air yang dikasihi, ataupun memilih Islam. Ibrahim memilih Islam dan dihalau daripada negeri Babil, berhijrah ke Palestin. Dan Ibrahim dengan tegas menyatakan bahawa tidak ada tawar-menawar dalam perkara iman dan Islam ini. Bermusuhlah kita sekiranya kamu menentang Islam, walaupun kita berkeluarga dan kita berbangsa dan satu tanah air. Walaupun demikian, Allah menceritakan Ibrahim berdoa supaya Allah mengampunkan dosa ayahnya, beristighfar. Lalu Allah menurunkan ayat, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa 'an maw'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillahi tabarra'a min. Inna Ibrahim la'awwahun halim." Surah Taubah ayat 114. Artinya, dan beristighfar Ibrahim kepada Allah untuk bapanya tidak lain hanyalah kerana suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapanya. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahawa bapanya itu musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Walaupun bapanya menghalau, mahu mengejamnya, bermusuh dengannya, Ibrahim seorang yang bersifat pemaaf, hatinya lembut. Ibrahim berjanji untuk beristighfar kepada Allah, memohon Allah mengampunkan dosa bapanya. Lalu Ibrahim beristighfar. Bila Allah Ta'ala menurunkan ayat bahawa tidak ada guna bapa yang tidak beriman kepada Allah, yang bermusuh dengan Allah, maka Ibrahim tidak beristighfar lagi untuk bapanya. Firman Allah Ta'ala, "Wa qala innama attakhadtum min dunillahi awthanan mawaddatan bainakum fil hayatid dunya. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin." Suratul Ankabut ayat 25. Artinya, dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian di hari akhirat
sebahagian kamu mengingkari sebahagian yang lain, dan sebahagian kamu melaknati sebahagian yang lain, dan tempat kembali kamu ialah neraka, dan sekali-kali tidak ada bagi kamu penolong-penolong. Ibrahim mengatakan bahawa hubungan yang berhala tidak ada makna pada hari kiamat kelak. Termasuklah hubungan dengan orang-orang yang kita puja, yang kita sanjung, yang kita muliakan dalam dunia ini, kerana menolong kita, membantu kita. Kita sanjung dia sehingga lupa kepada Allah Ta'ala. Pada hari kiamat, kalau orang tu lawan Allah Ta'ala, tidak ada apa-apa faedah. Masing-masing akan mengutuk, akan mencelakakan dia antara satu sama lain. Banyak ayat-ayat yang menyatakan demikian. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Ingatlah pada hari kiamat kelak, apabila pemimpin-pemimpin yang diikut oleh pengikut-pengikutnya berlepas diri daripada pengikut-pengikutnya. Di mana ayat ini menceritakan hari kiamat kelak, orang-orang yang ikut pemimpin di dunia, bila susah dia cari pemimpin itu, minta tolong dengan pemimpin itu. Begitulah pada hari kiamat kelak, dia akan cari pemimpin yang sama, minta tolong lepas huru-hara susah hari kiamat. Lalu pemimpin itu berlepas diri daripadanya, aku tak boleh tolong mudah. Di masa itu berkatalah pengikut-pengikut, wahai Tuhan, sekiranya engkau kembalikan semula hidup ke dunia, kami tidak mahu ikut lagi pemimpin-pemimpin ini. Demikianlah Tuhan jadikan segala tindak tanduk mereka di dunia membawa penyesalan kepada mereka. Dan mereka tidak boleh membebaskan diri daripada api neraka. Firman Allah Ta'ala, يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Dan ingatlah pada hari dibalik-balikkan muka-muka ke dalam api neraka, laksana balik kita goreng sesuatu dalam kuali, dibalik-balik dalam api neraka. Di masa itu mereka berkata, alangkah baiknya masa di dunia dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sebenarnya di dunia dulu kami mentaati pemimpin-pemimpin kami. Mereka lah yang telah menyesatkan kami. Wahai Tuhan, seksalah pemimpin ini berkali ganda. Wahai Tuhan, laknat, celakakan mereka dengan laknat celaka yang sebesar-besarnya. Itulah cerita hari kiamat. Begitulah rakyat Namrud dengan Raja Namrud, rakyat Fir'aun dengan Fir'aun. Tuhan menceritakan kisah zaman dulu. Quran adalah kitab hidayah sehingga hari kiamat. Jangan kita rasa cerita dalam Quran ni hanya cerita zaman dulu. Tak ada kena-mengena dengan kehidupan kita hari ini. Quran adalah petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bukanlah yang pertama, ada selalu. Kitab ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Bukan saja hukum, termasuklah cerita-cerita yang ada dalam Quran adalah cerita yang hidup, yang menjadi teladan, contoh untuk kita lihat dalam kehidupan kita hari ini dan kehidupan kita di hari akan datang. Apa ajaran yang kita ikut? Apa cara hidup yang kita ikut? Adakah ikut cara Islam ataupun cara yang lain daripada Islam?
Ada orang kata, kita dah sembahyang dah, acak dah pergi ke Mekah. Itu saja dia Islam yang Nabi ajar. Nabi ajar semua. Semua makan, minum, pakaian, merentah negara, ekonomi. Semua Nabi ajar berlaku. Nabi ajar semua. Supaya kita ikut ajaran Nabi ini. Jangan ikut separuh-separuh. Kalau ikut separuh-separuh, maka kita tak boleh bersama dengan Nabi pada hari kiamat kelak. Bersamalah dengan pemimpin-pemimpin yang menyesatkan kita di atas dunia ini. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan agama Ibrahim dengan hanif, yang bersih dari sebarang syirik, seperti dinyatakan oleh firman Allah taala. Wallahu a'lam.